Selamat sejahtera kepada Dr. Jenis. Nama saya Nario Sading Benevitus, nomor matriks BB22110931, dan program saya adalah Ekonomi Perancangan dan Pembangunan. Pada kali ini, saya akan membentangkan tentang isu dan kebimbangan yang dibawa oleh Datuk Atep Joseph Kurup dalam Parlemen Malaysia. Dan sebagai pengenalan, Datuk Atau Joseph Kurup adalah seorang ahli politik Malaysia yang berkhidmat dalam pelbagai jawatan di bawah Pentadbiran Pakatan Harapan, Barisan Nasional, dan Perikatan Nasional. Beliau kini menjadi Wakil Menteri Pertanian dan Keselamatan Makanan di bawah PH. Sebelum ini, Datuk Atau pernah menjadi Wakil Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi, serta Wakil Menteri Kerja Raya di bawah Pentadbiran BN. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Wakil Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal ekonomi di bawah PN. Seterusnya ringkasan dan isu yang pertama, sejauh mana kementerian berusaha untuk menggalakkan perolehan kerajaan agar memberikan keutamaan kepada home ground technology, yaitu teknologi tempatan, yang merujuk kepada teknologi-teknologi yang dibangunkan di dalam negara atau yang telah menerima dana-dana daripada pihak kerajaan dan berjaya dikomersil. Kebimbangan utama adalah bagaimana untuk meningkatkan penerimaan dan pengkomersialan produk-produk teknologi yang dihasilkan secara tempatan. Isu yang kedua adalah sejauh mana pelan hala tuju teknologi bahan termaju negara dapat memberikan manfaat dalam memanfaatkan sumber-sumber rare earth elements (REE) yang ada di Malaysia, serta bagaimana usaha-usaha ini dapat memberikan keuntungan ekonomi dan industri yang besar. Kebimbangan mungkin timbul jika strategi dan pelaksanaan pelan tersebut tidak memastikan pemanfaatan sumber daya ini secara efektif. Ketiadaan kerjasama yang kukuh dan penyelarasan yang efisien boleh menjadi hambatan dalam mencapai objektif pelan. Selain itu, kekurangan dalam pembangunan infrastruktur mungkin menjadi kebimbangan. Ketiadaan sokongan dari masyarakat juga boleh menjadi cabaran, terutamanya jika terdapat kebimbangan tentang impak alam sekitar atau keselamatan. Kejayaan implementasi pelan ini juga bergantung pada kemajuan teknologi dan inovasi yang dihasilkan oleh penyelidik tempatan. Isu yang ketiga, sejauh mana usaha kementerian untuk meluaskan penggunaan perkhidmatan internet melalui Starlink dengan melancarkan satelit milik negara supaya rakyat tidak perlu bergantung kepada pihak lain. Meskipun sektor angkasa diharapkan dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, penggunaan perkhidmatan internet melalui Starlink dan kerjasama antara negara menimbulkan kebimbangan akan ketergantungan pada pihak luar. Dalam konteks kerjasama antara negara, terdapat kebimbangan mengenai bagaimana kerjasama tersebut dalam memastikan kedaulatan teknologi negara, keberlanjutan pembangunan satelit dan teknologi angkasa, serta bagaimana kerjasama antara negara dapat memastikan kedaulatan teknologi negara. Isu yang keempat, sejauh mana teknologi nuklir telah diaplikasikan secara optimum di dalam inovasi pertanian bagi menambah baik kualiti, mutu, dan meningkatkan output pertanian. Walaupun pencapaian positif seperti penghasilan varieti tanaman berkualiti tinggi dan pembangunan sistem ekosistem pintar, kebimbangan mungkin timbul berkaitan dengan aspek pengkomersialan hasil inovasi dan penyebaran teknologi ini di kalangan petani. Selain itu, kerjasama dengan Jabatan Pertanian Sabah dan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan hasil padi di Sabah menunjukkan perlunya usaha bersama dalam memastikan teknologi nuklir memberikan impak positif yang sebesar-besarnya kepada sektor pertanian negara. Isu yang terakhir yaitu sejauh mana usaha kementerian untuk melibatkan lebih banyak golongan belia
dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi. Beliau menyebutkan beberapa inisiatif termasuk Minggu Sains Negara, Malaysia Tech Olympics, Inisiatif Ruang Daya Cipta, RDC, dan Program Kembara Sains Sabah. Kebimbangannya, terdapat kebimbangan terhadap sejauh mana hasil inovasi belia dapat dikomersialkan dengan berkesan. Promosi pengkomersialan adalah kunci dalam menjadikan inovasi sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi, dan kesediaan pasaran tempatan serta sokongan kepada usahawan belia adalah faktor-faktor penting yang perlu diberi perhatian. Dalam konteks pemerosotan minat pelajar dalam bidang STEM, kebimbangan dalam mencakupi langkah-langkah merencanakan kelestarian minat dan bagaimana kerjasama antara Kementerian MOSTI dan Kementerian Pendidikan Malaysia dapat berkesan meningkatkan kesadaran dan kefahaman pelajar terhadap STEM. Seterusnya, penilaian dan kedudukan Datuk Ate Joseph Korup. Yang pertama, inisiatif dan program. Menyampaikan gambaran jelas tentang inisiatif dan program di Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi, termasuk Minggu Sains Negara, Malaysia Tech Olympics, RDC, dan program Kembara Sains Sabah. Yang kedua, respon terhadap isu kemajuan teknologi, kesadaran terhadap isu kemajuan teknologi, dan upaya merangsang minat belia melalui program-program seperti Malaysia Tech Olympics. Yang ketiga, kerjasama antara kementerian, menunjukkan kerjasama yang baik antara kementerian, MOSTI, dan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menangani kemerosotan minat pelajar dalam bidang STEM. Seterusnya, pembelaan inovasi tempatan, mengemukakan kepentingan mengenali inovasi dari peringkat community hingga kampung, dan memastikan komersialisasi untuk memajukan masyarakat. Yang kelima, penjelasan rinci dan relevan. Datuk Ate Joseph Korup memberikan penjelasan rinci dan relevan dalam menjawab pertanyaan mencakup berbagai aspek dari aktiviti kementeriannya. Dan yang terakhir, persediaan untuk bertindak. Responnya menunjukkan pengetahuan dan kesediaan untuk mengambil tindakan dalam mengatasi tantangan dan memajukan sektor sains dan teknologi. Cadangan yang pertama, penguatan kerjasama dengan swasta. Menekankan kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung program inovatif dan meningkatkan peluang komersial inovasi. Yang kedua, meningkatkan penglibatan pelajar, menyebarkan promosi dan perluas jangkauan program seperti Malaysia Tech Olympics untuk meningkatkan penglibatan pelajar. Yang ketiga, menggalakkan keterlibatan masyarakat di peringkat awal, meningkatkan usaha melibatkan masyarakat, terutama anak-anak muda, di tingkat besar melalui program-program yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dan laporan. Pertimbangkan peningkatan dalam pengawasan dan laporan hasil program untuk memastikan efektif dan dampak positif. Yang terakhir, komunikasi lebih efektif. Komunikasi yang lebih sederhana dan jelas dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap program dan inisiatif kementeriannya. Kesimpulan, secara keseluruhannya, prestasi Datuk Ate Joseph Korup dapat dianggap positif, dan dengan adanya langkah-langkah penambahbaikan yang diusulkan, diharapkan supaya pemerintah dalam memajukan bidang sains, teknologi, dan inovasi di Malaysia dapat terus berkembang. Sekian saja dari saya. Terima kasih.